So data setakat ni yang kita tengok, semua tu adalah data yang berbentuk continuous ataupun discrete. Maksudnya kalau yang continuous tu macam tadi tu lah, kilometer per liter, lagi apa yang kita buat tu, itu continuous. Measure distance, itu continuous. Lepas tu kalau kita ambil yang kadar tu, proportion, yang itu adalah discrete. Dia nilai dia tu adalah tepat-tepat lah. Kalau kita ambil daripada 50, maknanya nilai yang mungkin dia 0, 1/50, 2/50, 3/50 and so on. In between nilai-nilai tu tak ada. Tapi kalau continuous macam kilometer per liter tu, actually nilai tu wujud. Cuma dia bergantung kepada kita punya sukatan kita lah. How good is sukatan kita up to decimal place yang kita gunakan. Alright. Now yang untuk chapter baru ni, chapter ni nama dia chi-square test. Dia nama dia tu, nama je lah chi-square test. Chi-square test. Okay. Chi-square tu, tanda dia tu adalah macam X tu, lepas tu kuasa 2. Chi tu adalah Greek letter word. Chi, lepas tu ini square lah. So macam alpha, beta, gamma, omega apa semua tu lah. Ini Omicron pun ada sekarang ni. So yang COVID ni dia menggunakan Greek letter word untuk menamakan variant bagi COVID-19 ni. So tak tahulah kenapa dipilih Greek letter word. Saya pun tak sure. Mungkin cara dalam bidang tu memang dah tentukan lah. Untuk variant ni dinamakan dia menggunakan Greek letter word. So dalam statistik pun samalah. Kalau parameter kita guna Greek letter word. Kalau kata daripada sampel statistik, itu kita guna Roman, A, B, C, D, X, Y, yang tu lah. So dua tu yang membezakan dia. So kalau dalam statistik macam tu lah. Kalau Greek letter word, you are talking about parameter. Mana parameter tu berkait dengan the population. Okay, chi-square test yang ini, dia sebenarnya adalah hypothesis testing. Dia sebenarnya adalah hypothesis testing sahaja, extension of our hypothesis testing, tapi khusus untuk beberapa test. Beberapa test yang kalau dalam statistik saya boleh kata dia agak common lah. Dalam common test dalam statistik. So untuk chapter ni dia ada tiga test yang kita akan buat menggunakan chi-square distribution. Yang pertama, nama dia tu adalah goodness of fit. Goodness of fit test. Goodness of fit test. Goodness of fit test ni contoh dia lah. Contoh dia, apa contoh nak bagi yang mudah ni. Contoh dia kata macam ni lah. Kajian kemalangan jalan raya lah kat Malaysia ni. Dia kata 60% daripada kemalangan jalan raya ni disebabkan sikap pemandu. 20% mechanical fault. Lepas tu some percentage dia berkait dengan road signage, maknanya signboard yang tak cukup baik ke, tak nampak ke, terlindung ke, dah hilang signboard macam tu. Tengah bawa malam-malam buta hujan, tiba-tiba depan tu ada corner yang tiba-tiba signboard corner tu tak ada. Yang kuning besar tu kan, yang arrow tu tiba-tiba tak ada. Umpamanya orang dah langgar hilang tak ganti-ganti, umpamanya lah. So claim yang macam tu kita nak test dia betul ke? Betul ke dia follow that proportion? 60% adalah disebabkan sikap pemandu, berapa tadi, 20% daripada mechanical fault and so on. Alright. Itu satu. Lepas tu mungkin juga
you all tak belajar lagi distribution ni. Satu umpamanya normal distribution tu dah belajar. Okay. Umpamanya kata kita nak apa nama tu, kita nak test betul ke saiz kasut ni follow normal distribution. Okay. Kita boleh buat tu. Kita boleh uji benda tu tapi menggunakan yang ni lah, chi-square test. Okay. Itu yang pertama, goodness of fit test. Nama dia goodness of fit test. Yang ni lebih kepada testing whether the data yang kita ada tu follow a certain distribution. Kalau macam tadi tu normal dan statistical distribution. Okay. Okay, itu pertama. Yang kedua, dia panggil independent test. Independent test. Independent test ni dipercayai one of the most used statistical test dalam dunia. Okay. One of the most used statistical test dalam dunia ni. Ini nama dia independent test. Contoh terbaik dia lah. Kita ambil, okay, kalau ambil contoh terbaik dia, do you think pemilihan warna kereta, okay, warna kereta kata gelap, lepas tu cerah, lagi apa gelap, cerah, bright, cerah tu macam putih lah, tapi bright ni merah, okay, biru apa ni tu, pink lah, putih. Adakah pemilihan warna kereta oleh pemilik kereta ni bergantung kepada sama ada dia lelaki atau perempuan? Do you think ada ke tak ada? Faham tak soalan saya ni? Adakah pemilihan warna kereta dipengaruhi oleh tuan kereta tu lelaki ke perempuan? Ada, doktor. Kita rasa macam tu lah kan? Kita rasa macam tu. So in fact, kita boleh guna di statistical test, dia namanya independent test, untuk nak menguji betul ke tak betul. Okay. Itu apa nama, ini nama dia independent test. So kalau kata contoh lain, kita ambil kata independent test ni, you all dulu masa buat diploma duduk asrama ke tak? Okay. Yang duduk asrama tu, adakah rasa homesick, rindu rumah ni, adakah dia dipengaruhi oleh dulu masa sekolah pernah duduk asrama ke tak? Okay. So kalau yang tak pernah duduk asrama, tiba-tiba masuk kata politek ke buat diploma tu, tiba-tiba masuk apa nama tu duduk asrama, adakah rasa homesick tu dipengaruhi oleh dulu pernah duduk asrama ke tak? Okay. Ataupun maksudnya pernah berjauhan dengan family ataupun tidak lah. Alright. So ini kita boleh guna independent test. Yang ketiga, menggunakan chi-square test ni, dia nama dia homogeneity test. Homogeneity test. Okay, homogeneity test ni dia adalah apa nama tu proportion test. Okay. Kadar apa nama tu, tadi kita dah tengok apa nama tu, dua kadar apa nama tu untuk dua kumpulan. Okay. Kadar bagi dua kumpulan, pi 1 tolak pi 2. Okay. So tapi yang homogeneity test ni dia involve lebih daripada dua. Umpamanya macam ni lah, kita ada sekarang ni untuk entertainment lah kata, entertainment wise, pilihan orang Netflix, lagi apa Astro, lepas tu yang government punya RTM lah, TV3 lah. Okey, tu Astro lah kan. Okey. Apa kata Astro, lepas tu ni Netflix,
Lagi apa lagi yang ada? YouTube kata YouTube lah. Okey, YouTube. So adakah preferen dia tadi, preferen apa nama pemilihan Netflix, Astro dengan kata YouTube gitu adakah dia sama bagi kata bandar yang serba maju macam KL versus kata bandar yang kurang maju macam Alustar. Okey, adakah dia sama ataupun tak sama? Alright, boleh follow tak yang ni logik dia tu? Ataupun kata pemilihan macam kata burger lah, McD, apa yang ada, saya ni jarang makan yang jenis-jenis tu lah. McD, Burger King, lagi satu apa yang famous apa Mary Brown kata, 3 tu. Adakah proportion yang preferen bagi 3 tu sama bagi kata kita ambil orang muda dengan orang yang berumur? Alright, adakah dia sama? Alright, so ini nama dia homogeneity test. Alright, so data yang kita perlu bagi yang independent test dengan homogeneity test berbeza dengan yang goodness of fit test. Tapi dia data yang kita perlu, data requirementnya adalah dipanggil contingency table. Dia dalam bentuk contingency. Saya tunjuk yang pertama dululah, goodness of fit test. Goodness of fit test. Okay. Goodness of fit test ni, kalau siapa ada buku tu, okey lah, you all boleh refer dia nanti dulu. Saya bagi contoh lah you all pernah main apa lambung dadu masa tak ada kerja tu, snake and ladder tu, main tu nombor 1 sampai 6. Okay, soalan dia sekarang ni, adakah dadu yang kita main tu, adakah dia ni dipanggil a fair dice? Okay, is the dice you roll, kita lempar tu, a fair dice. Ni macam cerita Piramli tu lah. Capat nombor 2 tu kan, apa nama cerita dia? Apa Alibaba punya lapuk. Okay, something macam tu lah. Alright, is the dice you roll a fair dice? Okay, adakah the dice yang kita campak tu, is it a fair dice? Alright, maksudnya a fair dice tu, the probability dia dapat nombor 1 sama dengan probability dapat nombor 2, sama dengan probability dapat nombor 3, sama dengan probability dapat nombor 4, sama dengan probability dapat nombor 5, sama dengan probability dapat nombor 6. Ini semuanya ni, maknanya kebarangkalian kita dapat nombor 1, 1/6, kebarangkalian dapat nombor 2 pun 1/6, dan sampailah nombor 6 tu. Each event tu, kebarangkaliannya adalah 1/6. So how do you prove that? Macam mana kita nak prove dia? Kita lempar dadu tu tadi several times, okay, beberapa kali. So katalah sekarang ni you all, katalah dalam satu eksperimen yang kita buat, we roll the dice, die, katalah berapa kali nak, 300 kali, ni tak ada kerja ni, 300 times kita lempar 300 kali. Kalau betul dia punya kebarangkalian 1/6 dapat nombor 1, tiap-tiap satu tu adalah 1/6, maknanya kita akan dapat 50 kali nombor 1, 50 kali nombor 2,
50 kali nombor 3, 50 kali nombor 4, 50 kali nombor 5 dan 50 kali nombor 6 lah kan. Okay, logik dia macam tu lah. Kalau betul exactly dia 1/6. Setuju? Dengar ke tak dengar ni? Setuju Doktor. Okay. Itu logik dia lah. Okay, logik dia kan. Kalau betul dia adalah 1/6. So dia, kalau kita lempar 300 kali, kita patut dapat 50 each one. Tapi agak-agak lah you all, kalau kita lempar dadu tu 300 kali, agak-agak kita akan dapat exactly sama ke tiap-tiap satu tu 50? Tak. Kenapa agaknya? Agak-agak kenapa tu? Kenapa rasanya kita tak akan dapat 50 exactly each one? Reason dia macam kita explain tadi lah, variation tadi. Dia variation. Maksudnya dia akan ada sedikit berubah-berubah lah. Maksudnya dia takkan exactly dapat 50 tadi tu, disebabkan memang tabiat, kita boleh kata tabiat lah, tabiat sesuatu benda tu macam tu. Dia takkan dapat tepat macam tu lah. Okay. So kalau kita roll the die 300 kali, okay, katalah sekarang ni, kita dapat, ini nombor yang kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah bilangan daripada 300, okay, bilangan daripada 300 tu, katalah nombor 1 kita dapat 100 kali, nombor 2 100 kali, nombor 3 100 kali, yang lain ni semua kosong. Agak-agak logik tak? Betul ke dia 1/6? Kalau macam ni lah. Ada apa-apa? Ada nak cakap? Sekejap. Siapa ada call ni? Sekejap one moment sementara tu you all fikirlah. The number you have dialed. Okey kalau kita tengok dalam ni, logik dia lah. Yang kita dapat tu nombor 1, 2, 3 je yang dapat. Yang lain tu tak dapat. Jadi macam tunjuk macam kenapa 4, 5, 6 ni langsung tak ada. Seolah-olahnya macam impossible boleh dapat nombor 4, 5, 6. Ini cerita piramidi tu lah. Dia nombor 2 je dia ada. So campak mana pun dapat nombor 2. Okay. So case dia tu maknanya dia bukannya fair lah. So dalam case ni pun dia serupa. It's not a fair punya, dipanggil dice lah. Maknanya kalau dia fair dice, probability dia mesti 1/6 bagi each number. So kalau dapat macam ni, kita nampak macam, sekejap Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saudara.
Sorry, banyak gangguan. Jual ada lagi ke tu? Ada doktor. Ada doktor. Okay, alright. Okay, jadi logik dia macam tu lah. Kalau kita dapat something macam ni, maknanya tunjuk macam 4, 5, 6 tu tak ada. Okay. So, macam tak logik lah. Tapi, kita anticipate, kita akan dapat something macam ni lah. Ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni total lah. Total dia patut 300 lah. Kita cakap tadi kita nak lambung dia 300 kali. Tu orang tak ada kerja, lambung lah 300 kali. So kita anticipate kita akan dapat ni maybe 56, 40, 60, 60, 52, lagi kan berapa ni? Katalah 48. Okey, ni kena kira betul lah. Dia total dia kena 356 tambah 40 tambah 60 tambah 52 tambah 48. So 256, so ni ada 44. Okey. Kita anticipate kita akan dapat something macam ni. Semua nombor tu ada, tapi dia bukan exactly 50. Alright. So ini yang kita observe lah daripada eksperimen kita tu. Ini yang kita observe dapat, right? So ini yang kita observe, yang kita dapat daripada eksperimen tu. But at the same time, kita ada juga yang kita expect. Kalau betul expect, if betul probability nombor tu kata I lah ini 1/6. For I equal to 1, 2 sampai 6. Kalau betul dia adalah 1/6, kita expect, yang kita expect adalah ni 50, 50, 50, 50, 50. Alright. So kita ada, kalau tengok dalam tu bagi nombor 1 patutnya 50, kita dapat 56, nombor 2 patut 50, kita dapat 40 and so on. Okay, saya kira atas tu balik betul-betul betul ke dapat ni 356 tambah 100 tambah 52 tambah 48 tambah 44. Betul tak? Okay, exactly 300. So total ni pun 300 lah. Okay, so the thing is logic dia. Kalau yang observe ni kata O, ini O, OI, ini EI yang kita expect. Kalau kata the different, okay, logiknya, if the different yang kita observe dengan yang kita expect tu kecil, small, logik lah kita kata betul lah tu, betul. P of I tadi tu equal to 1/6. Okay, boleh follow Maknanya kalau beza ni 56 dengan 50, 40 dengan 50, 60 dengan 50 and so on ni, kalau beza dia tu adalah kecil, then logik lah kita kata P of kebarangkalian bagi tiap-tiap nombor tu adalah 1/6. Tapi kalau nombor tu besar, kalau kata the different tu besar, and kalau OI tolak EI ni adalah besar, is large, then kita punya conclusion P of I tu, dia not 1/6. Maknanya dia bukan follow probability 1/6 tadilah. Itu logik dia. Maknanya tak nampak yang dia ni betul di 1/6. Okey. Tapi masalah tu kalau kita ambil sekarang ni, yang kita ada ni 6 kategori. Maknanya ada 6 nombor. So kita kena tengok different bagi tiap-tiap satu. So kalau maknanya kita kena ambil jumlah dia. Kalau kita ambil OI tolak dengan EI, kalau kita jumlahkan, ini kita surely akan dapat kosong.
56 tolak 40 tolak 50 tambah 60 tolak 50 tambah 52 tolak 50 tambah 48 tolak 50 tambah 44 tolak 50, kita akan dapat dia kosong. Okey, kalau tak percaya kira. Kita tengok yang ini adalah 56 tolak 50 so tu 6 tambah 40 tolak 50 tu negatif 10, tambah dengan 60 tolak 50 positif 10 tu kosong. Lepas tu 52 tambah 52 tolak 50 tambah 48 tolak 50 tambah 44 tolak 50. So kalau kira 6, okey, ni kosong, 6, ni 10, negatif 10, ni 10, yang ni adalah 2, ini negatif 4, ini adalah negatif 6. So 6 tambah ni dah kosong, 6 tambah 2, 8 tolak ni 2, sorry. So kita akan dapat ni bersamaan dengan kosong. Jadi kalau kita ambil OI tolak dengan EI, observe tolak dengan yang aspek, jumlahkan dia, kita akan dapat, sentiasa kita akan dapat kosong. Okey. Every time kita akan dapat jumlahnya tu adalah kosong. Jadi statistik ni kita tak boleh guna untuk nak test sama ada dia ni betul atau tidak dia follow that distribution yang kita cakap tadi lah, iaitu kebangkalian each one tu adalah 1/6. So ada dalam statistik this distribution, di statistik yang disebut the statistic chi-square yang bersamaan dengan hasil tambah OI tolak dengan EI. OI itu observe, kuasa 2 bahagikan dengan EI. Ini follow chi-square distribution. Okay, chi-square distribution dengan parameter dia adalah K tolak P tolak 1. Okay, di mana K tu bersamaan dengan number of category. So kalau untuk contoh kita ni, kategori dia ada 6 lah. Iaitu apa kategori tu dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. So dia adalah ada 6 kategori. Maknanya kita tengok ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kategori. Yang P ni pula, ini bersamaan dengan number of estimated parameter. Okay, estimated parameter. Ini nanti detail dia saya akan tunjukkan example di kemudian. Tapi apa maksud dia adalah kalau kita perlu estimate parameter bagi distribution tersebut. Umpamanya macam normal distribution, parameternya adalah mean dengan variance. So kalau kita perlu estimate mean dia menggunakan data yang kita ada, then dia adalah P-nya adalah 1. Kalau kita tak perlu estimate apa-apa, dia adalah kosong. Okey. Jadi apa maksudnya daripada sini? Kita boleh banner kita punya hypothesis testing untuk guna software test ni sebagai berikut. Okey, next page saya guna next page. Dalam ni HO dia adalah kita boleh kata umum X follow the stated distribution. Okay, the stated distribution. So kalau kata yang probability 1/6 tadilah, H1 X1 tu X does not follow the stated distribution. Okay. So maksudnya for dice tadi tu, buah dadu ni tadi, HO dia kita boleh kata the probability dapat nombor 1 equal to probability dapat nombor 2 equal to probability dapat nombor 3 equal to probability dapat nombor 4 equal to probability dapat nombor 5 equal to probability dapat nombor 6. Ini 1/6. Okay. Dan H1 dia kita boleh kata at least 1 PI ini tadi not equal to 1/6. Okay.
Atau kalau tak nak tulis macam ni pun boleh. Kita boleh kata the distribution okay, is not as stated in HO pun kita boleh kata macam tu. Okey, kita nak tunjuk yang ni dan dia punya test statistik dia test statistiknya jap. Okey, dah hilang dah. The test statistiknya adalah chi-square test. Chi-square test ini bersamaan dengan hasil tambah observe frequency OI tolak expected frequency kuasa 2 bagikan dengan EI expected frequency. Ini satu je, satu hasil tambah. Okey. Yang kemudian nanti dia akan ada double hasil tambah. So kita akan reject HO. Ini one sided je test ni. Reject HO if kita punya chi-square test ini dia lebih daripada chi-square alpha dengan dia punya D adalah K tolak P tolak 1. Berdasarkan kita punya ini teorem lah. Sebenarnya ni adalah satu teorem. So berdasarkan statement teorem ni tadi, kita boleh bina dia punya rule di mana kita akan tolak kita punya HO. Okay. So untuk tunjuk contoh ni tadi menggunakan this particular example, okay, yang ni. Alright, kita boleh tunjuk yang HO-nya adalah ini. Okay, this is the HO. H1 dia adalah this one. Okay, ni H1. So the next thing yang kita perlu cari adalah this statistic. OI tolak dengan EI kuasa 2 bagikan dengan EI. So kalau saya tulis semula kita punya ni, cara mudah lah ini dia punya OI. Ni OI yang kita observe. O1 ni tadi adalah untuk dapat nombor 1. Kita punya data kita dapat 56. Sekejap, saya snap gambar, dia nampak terus senang. Okay. O1 dia adalah mana tadi? Ni saya letak ni. O1 nya adalah 56. O2 adalah 40. Observe yang untuk nombor 3 kita ada 60. Observe nombor 4 adalah 52. Observe nombor 5 dalam eksperimen kita tu kita dapat 48 kali nombor 5. Dan yang nombor 6 kita dapat 44 kali. Okey. Ini kita punya dipanggil observe. Observe. Itu hasil daripada eksperimen kita lah. Melambung buah dadu tu sebanyak 300 kali. Now expected ni tadi EI ni dia adalah N darab dengan probability. Okay. So N darab dengan the probability. N kita 300 darab probability dapat nombor 1 1/6. So ni adalah 300 darab 1/6. So ni dapat 50. Each one so happen dengan dia punya probability adalah 1/6. So each one tu 50 lah. So this is also 300 multiplied by 1/6 dapat 50. 300 multiplied by 1/6 ini 50. 300 multiplied by 1/6 pun 50. Okay. Ini pun sama 300 darab 1/6 pun 50. Okay. So kita perlu cari statistik ni pula. Okay. Hasil tambah OI tolak EI kuasa 2 bagikan dengan EI. So kita perlu cari OI tolak EI.
kuasa 2 bahagi dengan EI. Okay, so yang pertama tu adalah observe-nya 56 tolak yang kita expect 50 kuasa 2 bahagi 50. So kita dapat 36 bagi 50 0.72. Okay, 0.72. The second one 40 tolak dengan expect 50 kuasa 2 bahagi 50. So kita dapat 2.0. 100 divided by 50, betul. And then yang ketiga ni pun 60 tolak 50 kuasa 2 is 100 bahagi 50 pun kita dapat 2.00. Yang ni 52 tolak dengan 50 kuasa 2 bahagi 50. So 4 bagi 50, 8. The next one 48 tolak 50 kuasa 2 bahagi 50. 4 bagi 50, 0.08. The last one 44 tolak 50 kuasa 2 bahagi 50. Kita dapat ni 4, so 6, 36. So 0.72. Okay. So kita dah calculate for each kategori tu, dia punya OI tolak EI kuasa 2 bahagi EI. So kita jumlahkan. Jumlahkan ni akan dapat hasil tambah. Okey, hasil tambah OI tolak EI kuasa 2. Sorry. Ni tak ada. Ni bahagikan dengan EI. Okey. So hasilnya kita dapat lemak 0.8, 1.6, 5.6. 5.60. Okey. 5.60. So the chi-square test, ini jadi kita punya chi-square test lah. The test statistik yang kita cari adalah the sum of OI tolak EI kuasa 2 bahagikan dengan EI. So kita dapat 5.60. Okay. So kita dapat kita punya chi-square test ni dapat. Now petua ni pula. Bila masa kita akan reject HO, kalau kata kita punya chi-square test tu lebih daripada the critical value. Now katalah at alpha. Okay, saya pergi next page katalah at alpha 0.05. Okay. At alpha 0.05 kita akan reject HO. Kalau guna graf lah guna graf. Maknanya kita akan reject HO kalau dia lebih daripada this point lah. Ini alpha 0.05. Yang ini adalah chi-square yang kita perlu cari dalam kita punya jadual. K kita tadi number of category ada 6. P kita tak ada estimate apa-apa pun. Parameternya kosong. So ni adalah 6 tolak 1. So ni chi-square 0.05, 5 degree of freedom. So kita baca daripada your table apa nilai critical ni daripada kita punya chi-square distribution. Muka surat 37. Okay, ini page 37, table 6. Okay, table 6. So ni kita dapat 0.05. Mana 0.05? Okey, 36 page 36. Sorry. 36 0.05. Turunkan bawah kita dapat 5 degree of freedom 11.0705. So ni adalah 11.0705. Okey. Tapi yang kita dapat dalam kita punya chi-square test kita adalah 5.6. So 5.6 ni kat sini lah, sampai kat sini. Ini kita punya chi-square test. Don't forget dia bermula daripada kosong. Ini 5.60. So therefore dia bukan dalam kawasan alpha. Ni untuk yang goodness of fit test ni dia adalah one sided test. Maknanya di belah kanan aja. Dia tak ada kiri kanan dua-dua, tak ada. Dia belah kanan sahaja. So therefore kita accept HO ke reject HO?
Tidur semua. Okay. Ada nak jawab accept HO ke reject HO dengan result ni? Reject. Accept HO lah. Kalau dia lebih dari ni baru kita reject. Tapi kita dapat kat sini 5.6 kan kurang daripada 11.0705. So therefore kita accept HO. Bila accept HO maknanya kita punya conclusion the dice is a fair dice. Okay. Itu yang kita boleh kata lah. Boleh? Dia simple je. I think best you all kena cuba satu lah baru boleh nampak dalam tengok dalam buku tu independent dalam contoh tak ada pula contoh baik ni. Okey, kita buat satu contoh. Ini you all punya kerja. Ini make up data tau, bukan betul punya. Buat-buat je cerita. You all tahu kan JNT punya JNT macam ni tanda ni. Company JNT tu. JNT macam ni delivery tu. JNT study causes of apa nama tu delay in delivering apa nama packages. Ni JNT ni tengah problem ni. Sekarang ni saya dengar cerita dia punya business strategy tak berapa bagus. Ada problem lah sekarang ni. Okay, JNT study causes of delay in delivery packages. They conclude the ratio of causes of delay are as follows. Satu, wrong address. Proportion dia wrong address. Lepas tu ni wrong address. Lepas tu apa nama tu? Apa nak kata tu, dia orang punya logistik. Maknanya logistik dia lori lah apa semua tu. Nombor 3, delivery man punya problem. Tak lambat lah, apa lagi, kereta rosak lah, macam tu. Wrong address, logistik, delivery man. Kata 3 lah, 3 sebab. So the ratio is wrong address 4, logistik 2, yang ni 4. 4 to 4. Bila sebut 4 to 4 ni maksudnya 40% sebab wrong address lah. Sebab logistik, lori dia lah apa semua tu adalah 20%. Delivery man punya problem adalah 40%. Okay. The following data, ni saya nak you all cuba The following data shows the number of late delivery, delay late tu delay lah tu, late delivery
according to the above causes. JNT memang ada problem besar sekarang. Wrong address, logistik punya sebab, lori dia ni delivery man. Okay, wrong address, ini causes ini causes, ini frequency. Frekuensi tu maknanya bilangan yang berlaku lah. Okay, wrong address tu maknanya tak jumpa. Wrong address tu maknanya tak jumpa alamat lah apa semua ni. Itulah maksud dia. Especially yang kat kampung-kampung tu. Kadang dia tak jumpa alamat. Okay. So katalah ini 85. Logistik ni katalah 30. Delivery man ni 120. Okay. Soalannya, does the claim ratio acceptable at significant level alpha katalah 0.01. Okay, you all cuba ni dulu. Method dia macam ni tadilah. Yang ni. Ni tulis hipotesis dulu. Lepas tu ini dia punya expected. Lepas tu dia punya observe dengan expected. Jangan lupa expected tu adalah bilangan darab dengan dia punya kebarangkalian. So ni total ni maknanya kena ambil total ni 150, 235, 235. Nak bagi nampak cantik buat macam ni lah, 235 continue. So total dia 235. You all cuba dia sekarang. Maksudnya HO nya, okay, saya tuliskan the ratio apa nama tu, kita ambil ni nak mudah kita katalah ni wrong address, ini logistik, ini man. Okay, ratio W ke logistik ke manpower tadi is 4:4. Bila probability wrong address 4/10, ambil total ni. Total ni 10, so 4/10 lah. H1 the ratio is not 4:2 hingga 4. So triknya tu adalah OI, apa yang kita observe. Lepas tu expected, jangan lupa expected tu adalah N darab dengan kebarangkalian dia. So maknanya kebarangkalian yang pertama tu 4/10, yang kedua 2/10, yang ketiga 4/10. N kita ni 235 total. And then cari OI tolak EI, kuasa 2 bahagikan dengan EI. Okay, semua. And then cari total. Dah dapat total, okay, barulah tengok daripada table tu. And then identify K dia berapa. Dalam contoh ni K dia 3 lah. Wrong address, logistik, delivery. Lepas tu parameter yang kita perlu estimate tak ada. So 0. Okay, boleh? You all buat ni dulu. Cuba penuhkan ni. And then ni kita punya chi-square test. Total dia. Dapat berapa. And then compare lah. Ini at alpha. Alpha dia 0.01. Alpha 0.01. Cari situ chi-square 0.01. Degree of freedom-nya adalah 3 tolak 0 tolak 1. So tengok nilai tu. And then conclusion. Okay, cuba buat ni.
sebelum kita boleh proceed ke satu lagi contoh lain. Boleh? Ambil gambar yang ni, tunjuk ni. Lepas tu buatlah. Okay, ni dah dia dalam WhatsApp tu boleh refer. So ini yang you all kena penuhkan. And then conclusion dia. Okay. Try dalam tempoh 10 minit. 10 minit. Kalau you nak share dalam WhatsApp pun boleh. Lepas ni kita break lah sekejap. Sementara you all cuba ni. Lepas tu break untuk asar. And then kita sambung balik lah lepas tu. Boleh? 10 minit. Senyap je ni. Okay. Jangan tidur. Okay.
Oh, saya bercakap seorang rupanya. Okey. Square test kita 14.2. Saya terlupa nak on tu. Lepas tu critical value kita 9.2103 daripada table lah. Table 6 square table muka surat 36. So accept HO ke reject HO? Reject. Reject. Reject kan? So bila Ah. reject HO, Lebih daripada 9.21. maknanya ratio dia bukan 4:24 lah. Okay. In fact, kalau tengok daripada data ni, kalau saya manager GNT ni, saya punya suspect ni lah, apa nama tu, pekerja, the delivery man ni punya hal yang lebihnya. More than 40% lah kalau saya jangka macam tu. Kalau saya manager dia lah. Okay. Tapi saya amat yakin dia orang tak buat cara ni. So saya amat yakin lah. Dia orang tak buat cara macam ni. Tapi kita boleh ni lah tunjuk yang ni. Dia guna dia macam tu lah. Kita nak tengok actually berapa persen. Kalau dalam kes ni defect lah. Adakah mana yang the most contributing factor. So kalau tengok sini daripada sebab delivery man, then something ought to be done lah. Maybe training balik ke macam tu lah. Itu maksud dia. Okay, boleh. Nanti kita ada lagi nanti. Kita akan tengok pula kalau dia normal distribution. Kita nak test sama ada betul tak dia follow normal distribution ataupun tidak. Menggunakan kaedah ni lah. Berapa lama nak break? Waalaikumsalam. Okey, dah. Right. Sabar, buat tenang. Okey. Sambung lah Itu tadi tu contoh mudah lah. But the trick dia simple je lah sebenarnya. Trick dia actually yang kita nak cari adalah the expected value lah. Expected value tu yang utama. So in fact dalam ni the expected value tu, the expected value tu maknanya frekuensi lah. Okay, frekuensi tu dia adalah EI ini sama dengan N darab dengan kebarangkalian bagi kategori ke I tu. Expected value bagi kategori ke I adalah N darab dengan kebarangkalian bagi that kategori. Kebarangkalian kategori itu berlaku. Okay, so yang utama pada saya ini ajalah yang utamanya. Maknanya kalau kita mampu cari ni, kalau mampu cari the probability, ni kebarangkalian, probability for apa-apa je lah, distribution, then kita boleh guna statistik chi-square tu untuk nak test sama ada data kita tu dia follow that kind of distribution yang disebut dalam HO. Okay, so kita tengok satu contoh. Saya ingat ada dalam buku ni. Saya rasa lah ada dalam buku. Jap. Dalam buku. Mana dia pergi? Cuba siapa yang ada buku tu, yang ada buku cuba tengok example 5.3 page 114. Ni yang dalam you all punya modul tu lah. That example. Alright. Example 5.3 muka surat 114. Okay. Kalau tengok that example. Ada So example ni dia nak test. Ada doktor. Okay, test sama ada IQ kita ni follow normal distribution. Normal distribution with mean dia bagi tu 110 and standard deviation
standard deviation dia adalah 10. So maknanya yang kita nak test tu adalah sama ada IQ kita ni X, follow normal, mean dia 110, variant dia 10/2 lah. Sebab yang kita tulis tu variant, so standard deviation 10, maknanya variant dia adalah 10/2. Yang H1 dia, lawan dia X not normal dengan mean dia 110, variant dia 10/2. Okay, so data yang dia ada tu, data yang dia dapat daripada 250 orang, dia tengok IQ score bagi 250 orang seperti yang dalam table tu lah. Okay, dalam table example 5.3, muka surat 114. So kita ada kurang daripada 90, frekuensi dia ada 2 orang je, 2 orang sahaja. Lepas tu antara 90 hingga ke 100 100 ada 30. 100 less than equal to X less than 110, dia ada 85 orang. 110 less than equal to X less than 120, ada 90 orang. Itu 40, 30 dengan 3. Yang ini adalah 120 less than equal to X less than equal to 130. Lepas tu ni X lebih daripada 130. Okay, greater than equal to 130. So data yang kita ada ni, ini dia punya score, IQ score dia. Okay, IQ score. Okay, kalau tengok contoh tu lah. So bila dia normal macam ni, ini normal kan? Maknanya kalau kita plot graf dia lah untuk menampakkan idea apa maksud. Dia punya graf should be macam ni. Dia symmetry pada nilai mean 110. Okay. So kita tahu dia punya mean adalah 110, standard deviation dia 10. So kita actually boleh calculate the probability lah untuk skor kurang daripada 90, berapa dia punya kebarangkalian. Skor antara 90 hingga 100 pun kita boleh kira the probability. Okay. Dan bila kita dah dapat the probability, okay, bila kita dapat the probability, maknanya kita perlu calculate ni lah P of X less than 90. Ini probability 90 kurang atau sama dengan X kurang daripada 100. So berdasarkan kita boleh carilah this probability each one. And then the expected value dia tu adalah N darab P. N kita 250 orang. So ini dia punya kata P1. 250 darab P1 akan bagi kita the expected value. Itu je lah sebenarnya yang kita perlu buat. So ini yang dia bagi normal lah. Okay. So kalau tengok, kalau kita follow through that example, okay, example 5.3 tadi ni, if you follow through that example, kita akan dapat, kita perlu cari dulu apa kebarangkalian X kurang daripada 90. So itu kita tengok dalam muka surat 115, kita dapatlah apa nama tu, untuk nak cari untuk detail dia tu, the probability X kurang daripada 90 ini sama dengan the probability X tolak mean 110 bagi standard deviation 10 kurang daripada 90 tolak 110 bagi standard deviation 10. Ini adalah P of Z kurang daripada negatif 2. So kalau tengok dalam tu, kita should get 0.0228. And then antara apa 90 less than equal to X less than 100 pun kita boleh kira lah. Ini adalah 90 tolak 110 bagi 10 kurang daripada Z tu, kurang daripada 100 tolak dengan min 110 ni. So it should be kebarangkalian negatif 2 kurang daripada Z kurang daripada negatif 1. So kita boleh guna our calculator ataupun kita punya jadual 0.1359 and so on. So step dia tu dah dapat dia punya probability. So table bawah dia pula kita tengok dia punya expected frequency. So yang pertama tadi tu iaitu X kurang daripada 90 adalah kalau daripada 250,
dia darab dengan 0.0228, dia jadi 5.7. Okay, 5.7. So kalau kata betul dia follow normal distribution dengan mean 110 dan standard deviation di 10, maknanya kita jangka yang kurang daripada 90 IQ dia. Daripada 250 kita jangka 5.7 dan seterusnya lah dia buat, and then dapat you calculate kita punya chi-square test dapat 5.48, find the critical value, then dah. So dalam contoh ni dia SFHO, maknanya betul dia follow normal distribution. Okey, boleh follow dia punya this apa di contoh ni. So maksudnya yang utama macam saya cakap tadi itulah, yang utama tu adalah ini. Yang ini ni. The probability tu. So untuk contoh ni dia bagi normal distribution. So kalau katalah macam kita ada contoh distribution lain, umpamanya yang you all belum belajar Poisson pun kita boleh calculate. So the idea is the same. Same idea, but the probability tu datang daripada a different distribution. Kalau contoh macam tadi JNT tu, dia punya proportion tu given, tu dia bagi. Bila dia bagi tu kita tak perlu cari lah. Tapi kalau untuk normal ni tadi kita perlu ada the extra work untuk dapatkan dia punya kebarangkalian. Okay, and then find the expected value. And then proceed macam biasalah. Find the chi-square test, compare dengan critical value, SFHO atau reject HO. Okay, boleh follow yang ni. That's the idea lah. Okay. Yang normal ni penting. Saya kena bagi tahu ni. Normal ni penting. Pasal biasanya dalam exam, diorang biasanya dia akan tanya normal atau Poisson, dan kadang-kadang ada dua soalan tu. Normal atau Poisson plus dengan satu lagi yang proportion yang awal tadi tu. Kadang-kadang macam tu. So ini untuk normal normal pasal you all dah tahu. Saya pun tak tahu macam mana nak suruh you all cuba ke atau apa ke, saya pun tak sure. Okay. Tapi bolehlah nanti saya dalam ni rasanya tak ada contoh lain yang normal tu. But I think I can try to. Okay, ada. Muka surat 123, page 123, nombor 3. Okay, nombor 3. Saya nak you all cuba ni dulu. Okay, nombor 3 tu. You all ada ke buku ni? Kalau tak ada, saya snap aja. Snap masuk dalam ni. Siapa ada buku ni? Tolong snap masukkan dalam WhatsApp group. Boleh ke? Doktor. Doktor. Ya. Sebelum tu saya nak tanya boleh? Saya macam confuse sikit bahagian macam PZ lebih kecil, lebih besar daripada negatif 2 tu. Mana dapat 0.028? Oh, okey. Ini kita guna kita boleh guna your calculator je actually. Kalau calculator dia akan jadi lain sikit lah. 0.0275. Okey. Cara dia macam ni. Ni normal distribution Normal distribution you all dah biasa dah. Tengah-tengah ni 110 kan. Okey, ni sekarang kita nak cari kurang daripada 90. Maknanya ni 90 kata lo. So kurang daripada 90 kawasan ni lah maksudnya. So luas bawah kawasan tu adalah dia punya probability. Okay, kurang daripada 90, this is the area. Luas semua kawasan tu adalah 1. The whole graph tu kalau kita ambil luas bawah dia adalah 1. Okay. Pada nilai nilai ni 90 lah, 100, 110 apa semua tu, kita convert dia jadi Z dulu. Okay. Macam mana convert dia? Convert Z tu, Z sama dengan kita punya X, nilai X, tolak dengan mean dia, bagi standard deviation. Okay. Now kita tahu, X follow normal, mean dia mu, variance dia sigma kuasa 2. So untuk contoh kita ni, X adalah dia follow normal, mean dia 110, variance dia 10 kuasa 2.
So dari sini kita tahu mu dia 110. Standard deviation dia sigma adalah 10. Okay. So pasal yang nombor pertama ni mean, nombor kedua tu adalah variance. Tapi kita nak pakai standard deviation. So square root kita punya variance lah. So kita dapat punca kuasa 2, 10 kuasa 2. So kita dapat 10. So untuk convert kita punya 90 ni tadi, 90 ni ini sama dengan 90, kita 90, tolak min dia 110, bagi standard deviation dia 10. So ini dapat negatif 2. So to be lebih tepat dia, kita nak cari kebarangkalian X kurang daripada 90 kan. Okay, tulis bawah ni X kurang daripada 90. So ni kita convert dia jadi Z. So everything kita tolak dengan 110 bahagi standard deviation dia. Kurang daripada 90 tolak 110 bagi 10. So kita dapat ni P of Z. Ini by definition jadi Z kurang daripada negatif 2. Now how do you get that probability? Okay, trik dia simple je. Kalau guna your calculator, kalau kurang daripada, kita guna P negatif 2. Okay, cara dia, ambil your calculator tu, on dia. Dah on. Dah belum? Calculator. Masukkan dalam mode SD. Ada? Dah, maknanya mode batu pilih SD. Okay. Different calculator lain pula kalau yang apa, yang silver tu, alamak apa dia punya tu saya tak ingat pula. Tapi masukkan dalam statistik punya statistik punya mode lah. Okey dah, dapat dah. Mode SD, macam kita nak kira mean dengan standard deviation tadi. Okey. So bila dah masukkan dalam mode SD, cuba tengok dekat ada tak DISTR. Cuba tengok ada tak yang DISTR dekat keypad yang mana tu? Keypad dekat mana ni? DISTR tu kalau kat saya punya ni dekat nombor 3. Saya punya calculator ni, version ni. Nampak tak? Tak. Okay. Apa nama? URL yang sama Sama ke tak? Okey, doktor. Okey. So, nampak ada DISTR. Jumpa kat nombor 3. Doktor. Nombor 3. Okey, so pilih shift nombor 3. So keluar tak PQRT? Ni. Nampak? Macam tak nampak je. Ada. Okey, ada So PQRT kan? So pilih P, so nombor 1. So bila pilih nombor 1 tu dia akan keluar P dengan buka kurungan. So sekarang type negatif 2. Negatif, lepas tu 2, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Negatif 2, tutup kurungan, lepas tu equal. Dapat 0.02275. Dapat So maknanya ini sama dengan 0.02275. Yang dalam buku tu 0.0228. Dia guna table kita up to 4 decimal places. Calculator kita ni up to 5. Jadi tu yang dia berbeza sikit. Table kita digenapkan up to 4 decimal places. Tapi your calculator dia pakai 5 decimal places. Tu yang ada slight perbezaan tu. So cara dapatkan tu, okey, antara dua ni lah. So kalau kata kita, so ini maksudnya kalau kita cari Z kurang daripada whatever value, kita guna P je. P negatif 2. So P negatif 2 dapatlah. Okey. So the next one tu, kita nak cari the probability antara 90 hingga 100. So ni method dia macam ni, convert dia jadi Z. So kita dapat daripada negatif 2 hingga negatif 1.
So in term of Z value tu, dekat 90 ni, nilai Z-nya negatif 2. Pada 110 nilainya adalah negatif 1. Nilai Z-nya negatif 1. So kita nak cari sekarang ni, antara 90 ke 100 is the same as kita nak cari nilai Z dia daripada negatif 2 sampai negatif 1. So kita nak cari luas ni lah. Okay. So trik dia, kita tahu sekarang ni, bila kita guna function P, so P negatif 1 bermakna luas kawasan yang kurang daripada negatif 1. Ni negatif 1, semua kawasan ke kiri dia. Okay. Tapi kita nak antara negatif 2 sampai 1 je. So maknanya, kalau kurang daripada negatif 1 semua ni, tolak dengan yang kurang daripada 2, kita akan dapat ni luas yang kita nak ni. Okay. So untuk trik tu, kita boleh guna your calculator P negatif 1 tolak dengan P negatif 2. Okay. So gunakan yang sama tadi tu. Shift DISTR, pilih 1, type negatif 1, tutup kurungan, tolak dengan shift DISTR, pilih P1, type negatif 2, tutup kurungan, equal. So saya dapat 0.13591. 0.13591. Okay. So maknanya kalau graf dia tu yang luas ini adalah 0.13591. Luas yang ni pula adalah ni 0.02275. Boleh follow ni? Dah lupa lah ni. Lama. Dengar hari tu expert. Boleh? Doktor balik semula yang tekan kalkulator yang ada dua nombor tu. Yang tu negatif 2 dengan 1. Okey, ni pilih shift DISTR. Okey, keluar ni kan. PQRT tu. Dah. Okay. Provided you all dalam mode SD lah. Kalau tak dalam mode SD, dia tak akan keluar lah. Okey, dah Dah lah. Okey, pilih 1 P. Yang P tu. Okay. Okey, pilih 1. Lepas tu type negatif 2. Okay. Tutup kurungan. Dah. Dah lah. Tolak dengan tolak dengan shift DISTR semula. Okay. Okay, keluar balik PQRT tu kan. Okey, pilih P. So dia akan jadi P kurungan kan. P kurungan. Okey. So type lah negatif, saya terbalik lah. Patut negatif 1 tolak negatif 2. Sorry terbalik. Kita nak P negatif 1 tolak P negatif 2. Okey. Shift semula. Shift DISTR, pilih 1, negatif 1, tutup kurungan, tolak shift DISTR, pilih P negatif 2, tutup kurungan. Okey, dapat macam ni Okay. Statement tu dapat macam tu. P negatif 1 tolak dengan P negatif 2. Okey, dah tulis semua tu, equal. Okay, dapat. Equal. Dapat 3591 macam tu lah cara dia. Okay, thank you doktor. Alright. So kita dapat ni lah. So kita dapat the probability antara 90 hingga 100 adalah 0.13591. Now antara 100 ke 110 pula dispat lah kan. So cara yang sama kita buat. Sekarang convert ni, jadikan nilai apa ni tu antara ni the probability daripada 100 kurang atau sama dengan X kurang daripada 110. So tukar dia jadi Z dulu. So jadi Z ni 100 tolak mean of 110 bagikan dengan standard deviation dia 10 kurang tersama dengan ni X tolak 110, ni automatik jadi Z lah. Ni kurang daripada 110 tolak dengan 110 bagi standard deviation 10. So ni kita dapat from negatif 1 kurang sama dengan Z kurang daripada 0.
So pun cara yang sama kita buat. Shift apa nama tu, ambil P kosong tolak dengan P negatif 1. So kita should get shift apa dia STR P1 ni kosong tutup kurungan tolak dengan shift dia STR 1 negatif 1 tutup kurungan 0.34 134. Dapat tak? Dapat. Okey, cara macam tu lah. And then daripada 110, yang next one tu daripada 110 ke 120 kan? Daripada dalam kita punya modul tu. Daripada 110 up to apa nama tu 120. So buat sama juga cara dia. 110 tolak min of 110 kosong, bagi 10 kosong lah. Lepas tu hingga 120 tolak 110 20 bagi 10. So dapat saya nak buat ringkas je lah. Ini kosong kurang atau sama dengan Z kurang daripada 1. So ini kalau guna kalkulator tu P1 tolak P0. Okay. So patutnya dapat 0.34134 juga. Okay. Boleh follow. Okay, Doktor. Okay. The next one tu daripada 120 kurang sama dengan X 120 Okay. Kurang daripada 130 kan. Okay. So ni convert jadi Z lah. So 120 minus 110 bagi 10 dapat 1 kurang sama dengan Z kurang daripada 130 tolak 110 20 bagi 10 ni dapat 2. So ini adalah P2 tolak dengan P1 you should get 0. Berapa tadi kita dapat ni? 13591. 13591. Okay, and then P of X lebih daripada 130. Okay. So ini pun convert juga. Ini jadi P of Z. Ni kebarangkalian Z lebih daripada atau sama dengan positif 2. Yang ni kena smart sikit. Ya, kalau tengok graf dia tu. Ini kosong. Ini 2. Tadi kita nak in between kan. Tapi ni kita nak ujung aja. So cara mudah dia maknanya jumlah seluruh graf tu adalah 1. So 1 tolak dengan 1 pula 1 tolak dengan P2. Okay. P2. So you should get 0.02275. Yeah. Okay, boleh. Boleh ni. Boleh, Doktor. Dia ini important tau. Untuk exam ni penting. Untuk normal ni, normal distribution. And then buat cara yang samalah. Dah dapat probability tu darab dengan N kita berapa tadi? 250. Dapat dia punya expected. O tolak dengan E, kuasa 2 bagi dengan E. And then kira dia punya chi-square test. Selesailah kira. So, saya sebenarnya memang kalau dalam kelas ni memang saya paksa you all buat depan saya. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang tu buat, saya go round lah tengok. Tapi dalam ni saya hanya boleh mampu suruh you all buat sekarang juga. Okey. Lepas tu kita boleh share lah kalau kata nak share. Okey. Okey, cuba tengok dekat nombor 3 tu. Nombor 3. Problem dia bukan sama je lah. Macam yang normal ni tadi. Okey, tengok nombor 3. Muka surat 123. Boleh tak you all snap nombor 3 ni? Tak hantar dalam WhatsApp group? Saya punya handphone ni bukan iPhone lah. Jadi gambar tak elok. You all iPhone. iPhone 14 ni.
Oh, okey. Tu dah share tu. Okey, dia punya soalan dia tu adalah ni okey. Soalan dia tu, a manufacturing engineer is testing a power supply used in a notebook computer. Ni tengok power The complete table of observed frequency adalah seperti berikut. The class interval dia tu maknanya ni voltage dia dia punya voltage yang kurang daripada 4.948 didapati ada 12 notebook. Ada 12 12 notebook. Lepas tu antara 4.948 sampai 4.986 adalah 14 dan seterusnya. Okey. So dia nak test dia hipotesis yang